Bismillahirrahmanirrahim. Video ini adalah video yang sangat-sangat bahaya. Jangan dengar dan jangan mudah percaya. Kerana pendedahan dan pembongkaran kali ini cukup panas. Boleh menggegarkan percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, atas nama Suara Sakti Berbisa Rakyat, sudah tiba masanya hari ini untuk sama-sama kita membahaskan dan memperdebatkan isu mata wang ringgit Malaysia yang semakin jatuh merudum hari ini di peringkat dunia. 33 juta rakyat Malaysia dikejutkan dengan satu berita yang cukup kontroversi. Nilai mata wang ringgit Malaysia jatuh pada paras $1 bersamaan RM4.77 sehingga RM4.78. Saya ulang. Negara Malaysia hari ini digemparkan dengan satu berita yang cukup hot and spicy. Mata wang ringgit Malaysia jatuh pada paras terendah $1 bersamaan RM4.77 sehingga RM4.78. Pokok pangkal perbahasan. Salah siapa mata wang ringgit Malaysia jatuh tiba-tiba hari ini dengan sangat teruk? Sebagai graduan Master First Class dalam bidang Sains Politik, sebagai graduan Sarjana CGPA 3.97 yang mempunyai kepakaran dalam bidang ekonomi politik, saya secara peribadi mengamati isu mata wang ringgit jatuh pada paras terendah bagi tahun 2023. Ia adalah salah negara haram Israel dan negara Amerika kerana mengisytiharkan perang kepada Palestin. Jika dianalisis secara objektif dan rasional, pakar-pakar ekonomi seluruh dunia, pakar-pakar ekonomi dan ting-ting ekonomi dalam negara mengesahkan mata wang ringgit Malaysia jatuh merudum hari ini adalah kerana faktor luar, iaitu konflik perang Israel Amerika ke atas Palestin. Maka ia memberi kesan langsung kepada spekulasi mata wang ringgit di peringkat dunia, di peringkat antarabangsa. Kerana negara Malaysia adalah negara merdeka dan berdaulat yang pro kepada kemerdekaan dan pembebasan negara Palestin. Maka ia tidak mengejutkan saya apabila negara Malaysia menjadi mangsa konspirasi mata wang dunia dengan menunjukkan mata wang ringgit Malaysia jatuh pada paras yang sangat-sangat rendah. $1 bersamaan dengan RM4.77 sehingga RM4.78. Pakcik makcik Otok Arung yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Secara dalaman, secara domestik, dalam pasaran ekonomi negara Malaysia, negara kita tidak ada masalah mengurus fiskal dan keuangan negara serta simpanan rizab negara. Kita tidak ada masalah huru-hara politik, negara kita tidak ada masalah perang di dalam wilayah domestik. Negara kita tidak ada mengalami kegawatan ekonomi atau bankruptcy. Kerana sememangnya kestabilan ekonomi politik di era Perdana Menteri ke-10 di era Kerajaan Agong adalah sangat-sangat kukuh.
dalam pasaran domestik ekonomi politik negara. Tetapi rakyat Malaysia tertanya-tanya dalam keadaan kestabilan ekonomi politik negara pasca PRU15. Kita tidak ada masalah. Tetapi faktor luaran, faktor antarabangsa, perang Amerika-Israel ke atas Palestin mempengaruhi value atau nilai mata wang ringgit yang jatuh pada paras $1 bersamaan RM4.77 sehingga RM4.78 hari ini. Maka, adakah ini salah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10, sebagai Menteri Keuangan? Biar saya terus terang, ini bukan salah Anwar Ibrahim. Kerana bukan Anwar Ibrahim yang mengisytiharkan perang kepada Palestin. Bukan Anwar Ibrahim yang isytiharkan perang kepada negara haram Israel. Laknatullah itu. Maka, saya kira Perdana Menteri ke-10 dan Menteri Keuangan menjadi mangsa konspirasi mata wang dunia sehingga mata wang ringgit jatuh pada paras $1 bersamaan dengan RM4.78 atau RM4.77 saat ini. Adakah ini salah Kerajaan Agung? Saya perlu bersifat terbuka dan transparan kepada kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Ini bukan salah Kerajaan Agung. Kerana kita memang sedia maklum bahawa dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah antara Raja Melayu, Raja Islam yang paling awal memberi sokongan dan solidariti kepada negara Palestin yang diserang oleh tentera-tentera Zionis Yahudi Israel laknatullah. Ketua negara Malaysia antara yang paling awal di dunia mengkritik kuasa-kuasa besar seluruh dunia untuk menghentikan konflik perang ke atas negara Palestin. Maka, sekali lagi saya tidak terkejut apabila mata wang ringgit Malaysia menjadi mangsa spekulasi mata wang dunia dalam pasaran keuangan. Kerana kita memang sedia maklum, Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Malaysia mengkritik secara terbuka negara haram Israel dan kuasa-kuasa besar yang terlibat dengan political stunt, menyerang dan membunuh rakyat Palestin dengan sangat kejam dan terus menjajah negara Palestin lebih 70 tahun sehingga hari ini. Maka saya katakan, jatuhnya mata wang ringgit Malaysia ini bukan salah Kerajaan Agung, tetapi ia adalah salah negara haram Israel laknatullah dan kuasa-kuasa besar seluruh dunia yang terlibat dalam spekulasi mata wang di peringkat dunia. Dan ini adalah hasil kajian dan penyelidikan saya sebagai political scientist, sebagai penganalisis politik bebas, sebagai pengkritik bebas yang mempunyai kepakaran dalam bidang ilmu sains politik, pengkhususan bidang ekonomi politik, dan sebagai sejarawan. Kita memang tahu negara Malaysia antara negara paling berani di rantau Asia mengkritik negara haram Israel, negara Amerika dan kuasa-kuasa besar di peringkat antarabangsa. Maka saya ingin bersikap jujur di hadapan 33 juta rakyat. Mata wang ringgit Malaysia jatuh pada paras terendah $1 bersamaan RM4.77 sehingga RM4.78 bukan salah Kerajaan Anwar Ibrahim, bukan salah Kerajaan Agung, bukan salah Kerajaan Rakyat Malaysia, tetapi ini ada kaitan
dengan campur tangan asing yang membuat spekulasi mata wang ringgit dalam pasaran mata wang dunia. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya. Selain itu, kita juga perlu membincangkan dan membahaskan secara kritikal apakah kesan daripada penurunan value atau nilai mata wang ringgit pada paras yang sangat teruk ini. Adakah ia menguntungkan rakyat? Adakah ia menguntungkan negara? Atau ia merugikan negara Malaysia? Secara realiti ekonomi dunia, kalau anda semua perasan, semalam Tun M, bekas PM keempat, bekas PM ketujuh, mempertikaikan kenapa kerajaan Malaysia menyimpan wang reserve negara Malaysia di Amerika Syarikat. Tahukah anda semua, pakcik makcik Otok Arung, apabila spekulasi mata wang mensabotaj nilai ringgit dengan paras yang rendah ini, sebenarnya ia menguntungkan rakyat Malaysia dan negara Malaysia secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai simpanan negara dipacak pada mata wang US dollar. Dan apabila nilai ringgit dijatuhkan secara sengaja pada paras yang sangat rendah hari ini oleh spekulator mata wang di peringkat antarabangsa, yang untung adalah Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung. Yang untung adalah kerajaan rakyat Malaysia. Kerana ia meningkatkan simpanan wang negara di peringkat antarabangsa. Tun M mungkin terlupa, dia antara Perdana Menteri yang memperkenalkan dasar mata wang ringgit Malaysia dipacak pada mata wang US dollar. Maka taktik untuk mensabotaj mata wang ringgit hari ini di peringkat antarabangsa sebenarnya menguntungkan 33 juta rakyat. Kerana akhirnya duit negara Malaysia semakin banyak, semakin bertambah jika ditukar daripada mata wang US dollar kepada mata wang ringgit. Nilai simpanan negara dan rakyat dalam perbendaraan negara semakin banyak. Apabila mata wang ringgit disabotaj oleh spekulator, kuasa-kuasa besar dalam pasaran mata wang dunia. Maka saya secara peribadi sangat-sangat gembira apabila mata wang ringgit value-nya pada paras 1 US dollar bersamaan RM4.77 sehingga RM4.78. Kerana ia memberi kesan yang sangat positif kepada jumlah simpanan wang negara, reserve negara, yang tidak akan berkurang, malah ia akan bertambah dan semakin meningkat. Terima kasih kepada kuasa-kuasa besar seluruh dunia yang sedang menonton video ini, menurunkan value mata wang ringgit kerana akhirnya ia menguntungkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar serta 33 juta rakyat. Di samping itu, penurunan mata wang ringgit ini boleh memajukan ekonomi negara, terutamanya dalam sektor perniagaan ekspor dan import. Barangan-barangan yang dikeluarkan oleh Malaysia, maka permintaan ekspor akan semakin tinggi di peringkat antarabangsa kerana mata wang ringgit Malaysia menjadi mangsa spekulator dalam pasaran mata wang dunia untuk sengaja diturunkan value-nya. Maka sekali lagi ini menambah pendapatan negara.
Ia menarik pelabur-pelabur asing untuk terlibat dalam urus niaga ekspor dan import barangan buatan Malaysia. So sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada kuasa-kuasa besar seluruh dunia yang koyak melihat Kerajaan Agung Kerajaan Anwar menyokong negara Palestin sehingga nilai ringgit dijadikan mangsa spekulasi dalam pasaran mata wang dunia. Seterusnya, penurunan mata wang ringgit hari ini akan menguntungkan sektor pelancongan negara Malaysia pada paras maksimum 300%. Secara statistik dan kuantitatif, mata wang ringgit Malaysia hari ini jatuh pada paras terendah kerana sabotaj dan spekulasi mata wang dunia gagal membengkrapkan ekonomi negara Malaysia dan gagal membengkrapkan ekonomi rakyat Malaysia. Kerana hakikatnya penurunan value ringgit ini menarik pelancong-pelancong di seluruh dunia. Silap-silap orang Israel pun nak melancong ke negara Malaysia. Orang Amerika datang melancong ke negara Malaysia. Pelancong-pelancong daripada negara-negara maju Eropah datang melancong ke negara Malaysia. Pelancong daripada negara China datang melancong ke negara Malaysia dengan sangat ramai. Boleh mencecah puluhan jutaan orang. Kerana nilai ringgit sengaja diturunkan value-nya oleh kuasa-kuasa besar dan tangan-tangan gaib politik ekonomi dunia. So, buat kali ketiga saya ingin mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada kuasa-kuasa besar yang mensabotaj nilai ringgit Malaysia dalam pasaran mata wang dunia kerana akhirnya ini menambah pendapatan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar, Kerajaan Perpaduan untuk meningkatkan lagi keuntungan dalam sektor pelancongan. Akhir sekali, penurunan mata wang ringgit Malaysia ini tidak boleh menghancurkan ekonomi negara sekelip mata. Untuk makluman, pakcik-makcik Otok Arung yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Penurunan nilai ringgit ini adalah satu rahmat daripada Allah untuk kita di hari Jumaat yang mulia. Kerana hikmah daripada penurunan nilai ringgit ini, negara Malaysia mempunyai ekonomi yang semakin kuat, yang semakin kukuh, yang semakin powerful dan semakin ditakuti dalam pasaran ekonomi dunia. Kuasa beli rakyat meningkat, jumlah pendapatan negara meningkat, ekspor import negara meningkat, negara tidak muflis, dasar fiskal dan polisi keuangan negara kekal kukuh. Kerana adalah salah apabila tangan-tangan gaib seluruh dunia memikirkan jika diturunkan value ringgit itu negara Malaysia boleh jatuh bankrupt hari ini. Lihat hari ini, negara Malaysia tidak bankrupt sekalipun mata wang ringgit disabotaj dan menjadi mangsa spekulasi mata wang oleh spekulator tangan-tangan gaib dalam ekonomi dunia. Kerana dari segi teori ekonomi dan praktikal ekonomi, parameter kekuatan ekonomi negara Malaysia bukan bergantung dengan mata wang ringgit yang turun naik akibat faktor luar, faktor antarabangsa. Tetapi disebabkan kestabilan ekonomi dan kestabilan politik Malaysia dalam pasaran domestik, maka amat sukar untuk kuasa-kuasa besar meruntuhkan
semua sistem ekonomi, sistem politik dan sistem kedaulatan negara. Maka saya ingin memberi pencerahan dan ilmu ini. Jangan panik, jangan risau, jangan gusar. Penurunan nilai ringgit hari ini dalam pasaran antarabangsa adalah sabotaj oleh kuasa-kuasa besar, oleh spekulator-spekulator yang sengaja mensabotaj mata wang ringgit dalam pasaran mata wang dunia. Ini bukan salah Kerajaan Agung, ini bukan salah Kerajaan Anwar, ini bukan salah Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani, Kerajaan Rakyat di Putrajaya. Maka saya Jufazli Syahmat sebagai Kingmaker baru politik dunia, Kingmaker baru politik Malaysia ingin membuat pengumuman tergempar. Saya tahu ramai pihak menantikan untuk saya menghentam Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung berkaitan isu mata wang ringgit yang jatuh di musim perang Amerika-Israel yang menyerang Palestin hari ini. Ketahuilah atas nama Allah yang Maha Kuasa, saya sebagai Kingmaker baru politik dunia, Kingmaker baru politik Malaysia kekal menyokong kebijaksanaan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, Kerajaan Rakyat di Putrajaya yang berjaya menyelamatkan negara Malaysia daripada bankrupt hari ini sekalipun mata wang ringgit disabotaj oleh spekulator-spekulator tangan-tangan gaib ekonomi dunia. Dan saya kekal dengan prinsip ini, bahawa kesetiaan saya kepada raja dan negara kekal utuh. Dan saya menyokong kestabilan ekonomi politik domestik negara Malaysia. Saya tidak akan berganjak dengan prinsip ini dalam percaturan kuasa dunia ini. Adalah sia-sia untuk mensabotaj mata wang ringgit dalam pasaran mata wang dunia. Tun, anda sendiri yang mengasaskan simpanan rizab negara di Amerika Syarikat. Anda adalah pemulanya. Dan Tun perlu tanya dengan dirinya sendiri, kenapa Tun menyimpan wang ringgit pada pacakan nilai US dollar dan diletakkan rizab simpanan ini di Amerika Syarikat? Kebijaksanaan ting-teng ekonomi Kerajaan Agung, Kerajaan Malaysia, Kerajaan Anwar hasilnya adalah cukup berimpak tinggi. Apabila nilai ringgit dijatuhkan, US dollar lebih tinggi nilainya daripada mata wang ringgit. Yang untung akhirnya adalah negara Malaysia. Semakin jatuh nilai mata wang ringgit hari ini, semakin untung dan semakin banyak wang simpanan negara jika ditukar daripada nilai US dollar kepada nilai ringgit. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Pencatur-pencatur ekonomi dunia yang gagal membankruptkan ekonomi negara Malaysia dan ekonomi 33 juta rakyat sekalipun nilai ringgit sengaja diturunkan nilainya oleh spekulator-spekulator tangan-tangan gaib ekonomi dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi saya menyokong dasar ekonomi, dasar keuangan yang cukup hebat di era pemerintahan Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung yang bertaraf world class ini. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, Tabik Spring Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani yang cukup hebat dalam percaturan kuasa ekonomi politik dunia. Game is over, Tun. Sekian. Terima kasih.